Jadi alhamdulillah boleh sampai juga ke surau yang begini indah. Duduk atas bukit pula. Tak ramai lah macam mana, tak banyak lah kalau kita kira sekarang ini masjid surau yang kalau ada tazkirah, kalau ada kuliah, kehadirannya ramai macam surau malam ni. Jadi tahniah lah. Pasal kadang-kadang kita tengok kuliah-kuliah yang diadakan 10 orang 15 orang. Nah, di Terengganu ni dia lain sikit. Dia tengok color. Minta maaf lah kita sebut. Tak apa sebut kamu katok aku balik lagi. Jadi dia orang sana pelik. Kalau mengajar nak suruh orang mengajar tu, ustaz tu ikut dia. Dia nak jemput tapi nak suruh ikut spek dia. Jadi kalau gitu kita kata awaklah ngajar. Benda ni tak boleh sebut. Benda ni boleh sebut. Benda ni tak boleh sebut sangat, sikit-sikit saja. Dia main gitu. Dia kata ada awak ngajar sendiri ya. Saya tak pandai. Dia tak pandai tapi dia nak ajar orang pula. Jadi penceramah ni tazkirah, muallim, dia sebut ikut suka dia. Faham tak? Dia tak ada spek. Cuma matlamat nak membaiki masyarakat. Cara macam-macam cara. Ibu bapa macam-macam pesen, dia tak sama. Cara dia nak marah anak, cara dia nak pukul anak, cara dia nak ajak semayang, cara dia nak adabkan anak, dia takkan sama. Dia mesti lain-lain. Matlamat tu biar sama, nak mendidik anak biar jadi orang yang baik, insan yang berguna. Nampak? Dulu kita mengajar dalam masjid negeri, Masjid Ladang, dia boleh muat 5,000 orang. Jadi bila ditakdirkan PAS kalah, ni bukan cerita politik, cerita berusak khabar. PAS kalah naik menang. Jadi dihalau orang yang mengajar di masjid, dihalau. Tok Guru Haji Hadi mengajar hari Rabu malam Khamis. Kehadiran lebih kurang 3,000 orang lah, paling ramai 3,000 lah satu kuliah. Tak boleh mengajar. Tu kita boleh terimalah. Pasal apa? Pasal dia presiden. Ustaz-ustaz lain tak boleh hirap. Saya tak boleh hirap. Kitab Hidayatul Salikin, bahaya, berbahaya dia kata. Nampak? Tak boleh juga. Malam saya ni tak ramai, dalam 400 orang. Lebih kurang ramai ni ada. Bahaya juga dia kata. Jadi yang tinggalnya seorang ustaz dia boleh mengajar. Ustaz tu dia tak cerita lain, dia cerita sifat 20 Tanjizi Qading, Suluhi Qading. Tanjizi Qading, Suluhi Qading. Budak-budak muda lari habis. Jadi dia saja boleh mengajar. Kehadiran masa tu kurang sikit daripada tiang masjid. Tiang masjid 15 batang. Yang datang 10 orang. Jadi orang lama-lama tak ada orang pergi ke masjid tu. Kosong. Burung layang ramai daripada orang. Orang komplain, orang beritahu pada Pesuruh Jaya Agama. Dia kata tak apa, tak ada orang, asal telinga tidak sakit. Jadi inilah jawapan orang-orang yang tidak amanah di atas muka bumi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kamu supaya menyerah amanah itu kepada ahlinya. Iaitu kalau kita nak lantik orang yang menjadi pengurusi ahli jawatan kuasa masjid, ialah orang yang akan memakmurkan masjid. Maknanya kalau orang ni boleh tarik 100 orang ke masjid, orang ni boleh tarik 200 orang, hendaklah kita lantik orang yang tarik 200 orang jadi pengurusi. Sebab dia lebih banyak. Kerana tujuan bina masjid nak makmur. Makmur ni bukan makmur dengan cicak, makmur dengan makmum, dengan kehadiran orang. Tapi dia kata tak apa, tak ada orang, asal telinga tak sakit. Ini orang yang tidak amanah di atas muka bumi. Jadi gaji yang didapat bulan-bulan gaji haram.
Nampak? Kerana tujuan kita sebagai pesuruh jaya agama, sebagai pengurusi masjid, nak meramalkan orang dalam masjid biar hidup. Bila hidup masjid, maka hiduplah masyarakat di dalam sebuah negara. Kerana inilah masjid institusi sebagai basic yang menyampaikan takwa dan iman kepada masyarakat. Sebab dua modal ni saja barulah negara menjadi makmur dan berkat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard al ayah. Jikalau penduduk sebuah kampung, penduduk sebuah negeri atau negara ada dua syarat. Yang pertama beriman kepada Allah sungguh-sungguh. Yang kedua takwa, takut hanya kepada Allah, hanya kepada kerajaan Allah, tidak takut kepada kerajaan manusia. Maka Allah akan buka pintu langit, turun rezeki yang melimpah-limpah, keluar daripada bumi ekonomi yang begitu banyak. Inilah dua syarat utama. Tapi apa yang ada sekarang, dua syarat ini tidak diperdulikan. Janjinya mereka terus mendapat kuasa. Nampak? Maka Islam pasti akan runtuh. Sebab tu kita tengok sebuah negara itu binasa, sebuah negara itu hancur, sebuah negara itu derhaka kepada Allah, sebuah kampung itu masing-masing tidak lagi taat kepada perintah Allah, apabila pemimpin-pemimpin mereka itu lara. Mereka pemimpin-pemimpin yang diberi kuasa, mereka melakukan kefasikan. Allah sebut dalam Quran, jikalau kami berikan, jikalau kami nak menghancurkan sebuah negara, senang aja. Kami akan beri kuasa kepada orang yang tidak layak. Ini yang berlaku sekarang. Nampak? Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kalau kami nak menjahanamkan sebuah negara, kami akan lantik orang-orang yang tak layak mendapat jawatan. Berlaku tak sekarang? Orang yang tak layak dapat jawatan. Berlaku tak? Bila mereka dapat jawatan, orang ni jadi menteri, orang ni timbalan, orang ni presiden, orang ni, orang ni jadi ni. Bukan cerita Malaysia ni, cerita dunia. Bukan kata sini. Habis seluruh dunia. Orang ni jadi ni, orang ni pangkat ni, orang ni pangkat ni. Mereka tak layak. Fafasaqu fiha. Mereka pun membuat kerosakan. Sekarang orang buat kerosakan. Allah tak suruh buat konsert, Allah tak suruh buat kilang arak, Allah tak suruh buat kasino, Allah suruh buat masjid, suruh buat ceramah, suruh ajak manusia supaya mempertuhankan Allah SWT, bukan mempertuhankan wang ringgit. Tapi orang-orang yang fasik ini, bila dia dapat jawatan, mereka melakukan kemungkaran. Fahaqa alaihal qawlu fadammarnahu tadmira. Apabila sampai masa, kami hancurkan negara itu. Mereka jawab, Malaysia tak acur pun. Malaysia tak ada gunung berapi, Malaysia tak ada gempa bumi, Malaysia tak ada puting beliung. Angin ada lah, paling kuat pun kalau banjir 2 orang mati je. Tu pun bukan banjir besar, dia main mandi sungai. Gunung berapi tak ada, gempa bumi tak ada, aman Malaysia. Ni orang buta. Nampak? Kita sekarang telah pun dilanda dengan bala yang lebih besar daripada gunung berapi. Gunung berapi Pinatubo, 20,000 orang mati. Gempa bumi di Turki, 10,000 orang mati. Tak? Tapi Allah turunkan bala di Malaysia ini jutaan yang hanyut. Nah, dengan hiburan, dengan filem, nah, dengan hak buka aurat, hak kedarah harok, hak bahan pi tidur, nah, hak pi kuda, pi kambing, pi lembu, macam-macam jenis pi, hak berzina, hak anak arang pejadah, jutaan jadi hanyut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih jahat, lebih teruk daripada gunung berapi. Betul tak? Tengok berapa ribu orang hak sesat. Nah, hak tak semayang berapa ribu orang. Nah, Terengganu mencatat tahun 2006 51,000 murid tak pandai sembahyang. Tu Terengganu, banyak ulama. Dah kali Johor, balik awal tu berat nanang, tak berat nanang dah, berat 77. Ni pasal apa?
Pasal orang yang tidak layak memerintah di atas muka bumi. Ini yang berlaku. Tak faham Quran nak jadi menteri besar. Ni bukan cerita politik, minta maaf, ni agama. Kita ambil ni daripada kitab fiqh, bukan daripada harakah. Nampak? Tak reti agama nak jadi pemimpin dalam kampung. Nah, kita akan ditanya di akhirat nanti. Ada yang ugut, makcik kalau pergi dengar surah ni tak dapat wang ihsan. JKK punya main. Bukan sini lah, sini tak tahu. Kalau belah sana. Ada pula kawan tu dah lah jahil nak pergi belajar agama, kita pergi sekat. Kalau pergi surah ni tak dapat RM200. Rela tak pergi makcik tu jahil sampai ke dalam lubang kubur. Nampak? Orang kata mampu keras jilat cok. Tak apa, asal boleh RM200. Dah, sampai bila kita nak jadi gini? Nah, kan kita bertuhankan Allah. Allah ni Malikul Mulk, kerajaan yang paling gagah, yang tidak jatuh walaupun tidak ada orang yang menyokong. Kerajaan dunia kalau kita tak sokong, mampu keras, kalah. Allah Ta'ala tidak kalah. Nah, menang sentiasa. Nah, silap kita juga, syirarul muluk li syirarir ra'iyah. Jahatnya pemerintah dengan sebab jahatnya rakyat itu sendiri. Kita lupa kepada Allah. Nah, maka Allah balas kepada kita pemimpin-pemimpin yang jahat bermaharajalela. Betul tak? Kita baru sekarang sudah nak kepada Islam. Nah, dulu bahan lara lama mana? Nah, berapa puluh kali tengok wayang? Nah, berapa puluh kali pegang tangan orang puang? Hak kedara harok lama mana dah? Dah ada semayang bertahun-tahun dah. Nah, ini balik. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita. Walaupun tak pilih kita jadi wali Allah, jadi wali kecil tak apa dah. Orang yang yakin dengan jalan Allah. Kita yakin Islam pasti menang. Yakin tak? Tak apa dah. Wali kecil, Imam Nawawi kata. Tak apa, jadi dia tak jadi wali besar pun. Wali kecil. Sebab kita yakin jalan kita ni jalan yang benar. Kalau kita duduk dalam satu jalan, kita kena yakin jalan tu. Kalau kita tak yakin, tak payah duduk kan. Sekarang ni kita duduk semayang 5 waktu, ustaz main ngajar kita, dengar orang khabar masalah hudud, masalah apa, kita yakin. Kena yakin supaya terhasil manfaat daripada keyakinan tersebut. Nah, sebab tu bila kita yakin sungguh-sungguh, kita tidak akan berganjak. Kita kena letak gini, takdir kata semua ulama-ulama yang ada dalam dunia sekarang berpaling tadah ikut jalan orang zalim. Aku tinggal seorang membawa sunnah Nabi SAW. Aku tetap akan mempertahankan Islam sampai mati. Sebab tu dalam sebuah hadis menyebut, ala inna rahal islami dairah faduru ma'al islam. Jaga-jaga, Islam itu dia berputar. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah, ada kalanya maju, ada kalanya mundur, ada kalanya mulia, ada kalanya dihina oleh orang. Maka kita hendaklah sentiasa bersama Islam, sama ada senang ataupun susah. Jangan ya kita nak Islam ke, kita masuk belah tu guru ke. Tak senang. Tak tak boleh piti, mundur lalu dah. Nah, tu akidah piti. Sama mahal dengan lembu dalam kandang. Kita tak ada tanduk. Kita bukan lembu. Nah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jadi pun aku bersama dengan syahadah. Sekarang Islam ditekan di seluruh dunia, di Afghanistan, di Iraq, di Kashmir, di Palestin, di Sudan, di seluruh dunia. Dihina. Nah, kita tetap bersama Islam. Walau tinggal kita seorang. Itu baru keyakinan yang kukuh. Ala inna sultana wal kitaba sayaftariqan. Jaga-jaga wahai umatku, nanti akhir zaman pemerintah dan Quran tidak akan bersama. Quran kata hudud orang berzina mestilah rotang 100 pukulan.
Pemerintah kata tak boleh buat gitu, kesian kat dia, RM800 denda. Kalau orang mencuri Quran kata potong tangan. Manusia kata tak boleh potong tangan, jel 3 bulan. Sentiasa nampaknya bercanggah. Kita nak masuk belah mana? Tepuk imam lah, tanya selera. Ke mana? Ke tepuk dada tanya nak makan nasi. Fakunu ma'al kitab. Kita kena duduk sebelah Quran. Allah sebut dalam Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan laki-laki yang belum berkahwin, bila berzina sabit kesalahan, wajib atas kamu hukum rotan 100 pukulan. Ulama fiqh kata kalau negeri Johor atau Terengganu buat 99 pukulan, zalim, masuk neraka qadi dan orang yang terlibat. Kerana dalam Quran kata mi'ata jaldah. Bila sebut nombor tak boleh runding. Kita buat 101 rotan kerana gerang sangat berzina, pun haram juga zalim. Kerana turun dalam Quran 100. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang menjadi pemerintah, dia tak hukum macam mana yang turun dalam Quran. Quran kata 100, kita buat 101, zalim. Quran kata 100, kita buat 99, zalim. Quran kata 100 rotan, kita buat RM500, bapak zalim terus. Dah zalim ni duduk kat mana akhirat nanti? Grand Continental, Hotel Hilton, atau hotel mana? Satu hotel saja bagi orang zalim. Inna a'tadna lizalimina nara. Kami sediakan penginapan yang cukup indah bagi orang-orang yang zalim di dalam dunia pada akhirat nanti, iaitulah hotel api neraka. Tak ada kira mu raja, timbalang, naik presiden, menteri besar haram, tak kira siapa-siapa. Inna a'tadna, sesungguhnya dulu lagi kami telah siapkan bagi orang yang zalim nara, api neraka. Atas dunia kalau orang besar-besar lepas daripada hukuman. Ni bukan cerita Johor, cerita dunia. Faham? Polis terapi Arab kejar seorang laki-laki yang memotong pada double line. Tiba-tiba laki-laki itu adalah putera Arab Saudi. Dia sama tak? Takkan nak sama, barang tanah dia. Katok dia raja. Nah, itu atas dunia. Akhirat tak ada kira. Mung Presiden mung Queen Victoria, mung hantuah, tak hilang Melayu di dunia, tak semayang balik awal. Tak menjalankan hudud, kena bakar dalam api neraka. Jadi ayam pusing. Faham? Bukan saja nara ahata bihim suradikuha. Jadi orang yang zalim, pihak pemerintah yang tidak melaksanakan hukum Allah, akan letak di dalam api, sama ada dia Tan Sri atau Datuk Seri atau YAB atau YB, Office Board, JKK, tak ada kira siapa-siapa. Tuhan bubuh dalam api. Ahata bihim suradikuha, atas tu api, bawah api, kanan kiri, depan dan belakang. Masuk keliling. Jadi nak tengok bulan puasa dia pusing ayam. Dia kan dia masuk si dia pun pusing. Ayam dia panggil sini. Roster. Ayam golek. Terengganu panggil ayam pusing pasal musing. Gedeng-gedeng pusing. Sebut dalam hadis, dimasukkan rantai ke dalam dubur orang yang zalim. Keluar kok mulut, kemudian dipusing di atas api. Dia tak sama. Kalau kita pergi pasar malam, nak kita tengok duk pusing orang atas api. Gitu, takut oh. Kita tunggu awak tengok. Memang lari punya, terkecing kita tengok. Allahu Rabbi, orang pusing terus. Akhirat gitu lah. Nah, orang zalim dipusing di atas api. Sehingga keluar asap daripada telinga dan hidung. Kok mata keluar asap, panah. Manusia, daging tercabut. Sebab atas dunia bila orang ulama bagi tahu, dia engkar. Macam orang sekarang, ustaz khabar dia kata, ustaz tak usah nak pembohong lah, dia kata gitu. Nah, jadi dia pandai ustaz pula. Tok guru mai khabar, alah tok guru pirah, dia kata tok guru. Nah, dia mampu ke lagi cari tok guru kau.
Faham? Cari ulama kau. Dah mu baik sangat duduk sibuk dengan main golf. Dah mu mati kaki, dah mu lawan ulama, suruh Tiger Woods jadi imam semayang-mayang. Ke mana? Yang suruh ulama apa ke hal? Dah, apa barang? Dah. Budak-budak dia ni. Dah. Tanda kita Islam ni. Fakunu ma'al kitab. Kalau pakai denda RM1,500, itu adalah bid'ah dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap kesesatan mesti di dalam api neraka. Sama ada kasihan atau tak kasihan, wajib potong tangan pencuri bila sabit kesalahan. Lepas tu dia jawab pula, dia kata, Allah, dah kalau curi telur potong tangan juga. Siang orang curi telur tak berapa sen dengan harga tangan. Itu orang bodoh. Kalau tak belajar agama, diam. Yang bagi lil jahili an yaskuta. Sepatutnya kalau kita jahil, duduk diam, jangan bising. Faham? Nak bercakap mesti ada ilmu. Sebab tu kalau kita diam, orang tak boleh tahu kita bodoh. Nah, kita duduk nyandar kat tiang masjid tu relax 3 hari tak cakap. Orang tak boleh kata kita. Faham tak? Bila kita cakap je, lah Natal ni bodoh. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Betul lah. Dah betul bangun, kita berdebat. Kita bukan nak cari seng mari ngajar. Bukan nak cari upah. Dah mu panggil aku mari, tak panggil sudah. Tolong khabar, tolong peringat, kerana keadaan sekarang kita ni keadaan yang kritikal. Nak turun bala Allah bila-bila masa. Nah, tapi kita tak sedar. Ada pula zina pakai bayar piti. Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Tengok, Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi orang Pah, Nabi orang UMNO, Nabi orang Arab, Nabi orang siapa-siapa. Faham? Kalau anak aku Siti Fatimah mencuri, nescaya aku hukum potong tangan anakku sendiri. Maknanya wajibnya melaksanakan hudud di dalam negara. Kita boleh jawab, kalau buat hudud jadi tadak tangan orang. Kalau laksana hudud jadi mundur negara. Dalam kitab Mastika Hadis, orang itu jadi kafir dulu, kini dan selamanya. Kalau telah ditanam di kubur Islam, wajib digali balik, mayatnya diberi makan kepada anjing liar. Saya tak kata, kitab fiqh kata. Faham? Nampak? Bahayanya masalah akidah. Sebab tu kita beringat. Nak marah-marah, nak buat mana, tolong pesan. Nak sayang ke mung, takut punah jahanam. Nah, orang penceramah mari ni, dia pesan benda-benda gini. Bukan kita mari ni minta, kalau ada TV 2 butir, bagi saya sutir. Hak mana ada kereta 3, saya nak 1. Hak mana ada gelang kat siku, kita nak separuh. Boleh tahan kira, mu tak mau ikut. Ni tolong khabar akidah, tolong khabar syarak, nak suruh selamat, jadi baik, tu saja. Mari sini bawa RM100 dalam kocek, balik 100, tak payah tinggal pun. Tak mau. Faham? Suka rela je khabar. Bukan kita ada tujuan dia. Pasal kita tengok rosak masyarakat sekarang. Dia kata, ngajar kata ke orang tu. Bukan kata ke orang. Beri nasihat kepada orang. Nah, nasihat mesti nasihat ke orang. Kalau ada nasihat ke kambing. Aja tengok dinasihat ke kambing. Kambing, jangan makan banyak, dah baik. Nak mana orang tu 3 suku lah. Mesti nasihat ke manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, hendaklah kamu menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba tahu, jangan jadi hamba manusia, jangan jadi hamba kerajaan, jangan jadi hamba sesama kita. Ubudullah, jadi hamba Allah. Allah mana? Allah yang menjadikan kita. Yang kita nak perhambakan diri kepada manusia, bukan manusia menjadikan kita.
Ni kita jadi ni mak ayah kita buat. Kalau mak ayah kita buat comel, kita semua insang belaka dalam ni macam muka saya. Faham tak? Sebab tak ada mak ayah yang nak anak muka dak insang. Tanyalah ibu-ibu hak pada kena hak mengandung ah. Kakak-kakak. Ni malaikat mari tanya nak pilih ni, anak nak beranak kat gigi muka lawa ke muka uduh. Faham tak? Mesti mak orang mengandung dia kata nak muka lawa. Dan nak kulit putih ke hitam macam buah panggil? Nak putih. Nak hidung macung ke hidung kepek? Nak hidung macung. Nak ada lesung pipik ke pipi macam kotak rasu? Macam ada lesung pipik. Rambut nak hitam ke nak awal blong-blong sikit macam Jennifer Lopez? Nak rambut blong sikit. Faham tak? Semua nak molek belaka. Dah keluar ada gitu. Keluar molek gitu tak? Dah. Hak tu kehendak ibu bapa. Allah yang menjadikan kita mengikut kehendak Allah. Faham lagi? Menunjukkan kita ni Allah yang jadi. Bukan mak bapak kita buat kita. Bukan pemerintah yang reka kita. Ubudullah allazi khalaqakum, Tuhan yang mencipta kamu. Nah, kan kita baca dalam surah Sajadah allazi, nampak? Yang khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah. Tak, aku tundukkan, aku sujud dahi aku ke atas bumi kepada Allah yang menjadikan muka aku, Allah yang membelah pendengaran dan penglihatan aku. Tuhan buat telinga kita, dia buat mata. Nah, cuma Tuhan jadikan dengan bijaksana. Kadang-kadang ikut muka mak, kadang-kadang ikut muka ayah, lebih-lebih kurang. Nah, ada juga muka tak sama. Ada tak anak dia tak sama muka dengan mak ayah? Ada tak? Ada tak? Tapi kebanyakan dia ada iras. Orang Terengganu panggil meh. Sini panggil ni iras. Iras Terengganu panggil meh, bukan meh lembu makan tau, meh. Lepas tu dia tengok tak muka anak kita. Cik tengok tak balik lagi, pandai beranak je. Faham? Balik tengok muka anak. Nak cik renung muka dia. Ada masuk belah mana? Belah muka kita ke hidung belah mana? Pipi belah siapa? Belah mak ke belah kita? Belah bini kita, belah kita. Mesti ada. Nak? Dia gitu. Tengok hidung macam ikut ayah. Dahi pula jendur luah macam mak. Nak? Kadang-kadang tengok putihnya budak ni. Nurung ayah dia. Anu hitam nurung mak. Nah. Nah cerita. Itu Allah yang jadi. Nah. Kadang-kadang ni nurung semua. Nah, comel macam ayah, tubuh tegak macam ayah, nah, angsa macam ayah, gagah macam ayah. Tak ada rupa mak. Kok mana budak ni? Putih macam ayah dah, kok mana mak? Tak nampak lagi, pasal kecil lagi. Rupa-rupa bila besar periksa tak pas sama, nurung mak. Ada juga. Jangan marah ke puang ni. Ni bukan contoh ke puang hak sini, hak di nu. Hak di apa benda di Skudai ni. Bukan sini. Jadi nak khabar Allah yang menjadikan kita, Allah juga yang mengeluarkan kita daripada perut mak kita. Maka wajib kita taat dan menjadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada manusia. Kenapa kita memperhambakan diri kepada manusia dan kita talak hukum Allah, sedangkan Allah yang menjadikan kita daripada tadak kepada ada. Minal adam ilal wujud, ni'matul ijab, nikmat yang sangat besar. Tuhan mengadakan kita, dahlah ada, Tuhan beri dua lagi nikmat besar, iman dan Islam. Bila besar, kufur kepada Allah. Sekarang yang lawan Islam, umat Islam. Yang benci ulama, umat Islam. Yang marah tutup guru, umat Islam. Yang tak suka kuliah, tazkirah dan ceramah, umat Islam. Malunya umat Islam. Jadi suka apa? Suka menari, suka berjoget, suka berpelesiran, suka hiburan dan sebagainya. Ini semua adalah agenda Yahudi Nasara. Kita ikut sangat tipuan dia, racun-racun dia, maka kita terbabah ikut cara dia. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jelas dalam Quran. Wahai orang-orang yang beriman, kamu duk ikut sangat apa yang dibawa oleh Yahudi Nasara ke dalam negara kamu,
pasti akan menjadikan kamu mundur ke belakang, menjadi kafir semula, yakni seperti orang-orang kafir laknatullah. Tengok orang Islam sekarang sama macam kafir. Yang membeza muka Melayu, yang membeza IC MyCard tulis Islam. Perangai macam Yahudi, macam Nasara. Orang Yahudi tak payah nikah, boleh berkawan ke sana kemari dengan jatang betina, kita ikut juga. Orang ni kan Nasara boleh dedah aurat, boleh nampak pusat, boleh pakai lengan sekerat orang puang, tak payah pakai tudung. Anak-anak orang Islam sekarang jadi macam Nasara juga, tak ada beza sedikit pun. Betul kan ayat Quran. Dan benda nak jadi, benda nak jadi. Kita ni nak sibuk, bukan nak sibuk. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, wajib dia bersuara. Sekarang kita bersuara. Nah, kita tak ada ilmu, tak erti benda, sekurang-kurangnya kita benci di dalam hati. Nah, sebab tu kita kena berjihad. Jihad ni makna kita mengeluarkan tenaga untuk menyolong Islam. Sama ada dengan wang, dengan tenaga, dengan buah fikiran, dengan tulisan, dengan lidah dan sebagainya. Walaupun yang paling tinggi ialah dengan nyawa, iaitu terbunuh syahid di medan perang. Tu kerja kita. Nah, kalau anak Nabi mencuri, kena laksana hudud. Nah, ni dak mempertikaikan pula. Ada seorang tu dia nak saman siapa-siapa yang nak melaksanakan hudud. Dia orang Islam. Mana siapa nak laksanakan hukum Allah, dia nak saman orang tu. Allah Rabbi, batal akidah serta merta. Dia tak faham pun dia. Hudud ni bukan hak pah. Kita tak ada pernah mengaji pun dengan tok guru pah seumur hidup kita. Faham? Tok guru duk ngajar hari Jumaat tu, saya tak pergi. Saya ada tok guru lain. Cuma hukum sama je. Quran tu sama, kitab sama, hadis sama. Faham? Sebab tu kita muafakat. Dia dah ni mari penceramah pah. Bukan, saya penceramah bebas. Dah berapa masuk pula pah? Dah dia betul. Sungguh. Kita bukan marah kerajaan semua benda tak betul dah. Benda yang tak betul saja. Benda yang betul kita tak marah. Tak pernah lagi kita mengajar mana-mana seluruh negeri kita marah kerajaan buat hospital dah. Itu kita tak marah. Ada dalam CD kita marah buat jalan. Ada. Bodoh kalau kita pergi marah. Ada kita marah dalam CD dalam kuliah, kita marah masuk paip air ke kampung-kampung. Tak ada. Itu betul. Tak apa marah sangat. Marah benda salah. Macam mak ayah marah ke anak. Ada tak? Mak ayah dia marah. Apa mu tak kerti bahasa ni? Anak apa ni kurang hajar sangat ni? Katanya apa mu marah anak gitu? Berani baca buku. Orang kata mak ni bukan gila babi dah, babi gila. Mana ada pula marah anak baca buku. Tak marah, mak tak marah baca. Dah you tak marah sangat. Curi harta orang, baru mak marah. Bukan marah anak hak betul. Anak baca buku, mak tak marah. Hak betul, mak tak marah. Faham tak? Hak mak marah, ayah marah. Hak tak betul. Gitu juga kita penceramah. Hak duk tegar tu benda salah. Dah. Di Terengganu dia runtuhkan masjid. Hak lama-lama nak buat projek baru. Konon-kononnya masjid lama dah. Mana boleh? Tak baca ke kitab fiqh? Haram diruntuhkan masjid selagi boleh digunakan. Dulu dia bahang projek-projek ni dia buat benda lain, buat sekolah, buat dewan badminton, buat padang bola. Hak tu dia bahang PT. Boleh tahan kira ni. Le ni masjid pun sapu juga. Masjid lama-lama baru ni masjid Bukit Besar. 3 keping je atap bocor. Roboh sutir masjid. Masjid kat 100 tahun ngomong. Rupa-rupanya mereka siap dah. Orang ni kat kita tender kapet, orang ni boleh bagian elektrik, orang ni bagian dinding, orang ni bagian cat. Ada kroni dia dah. Ini semua ni kerja-kerja yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi golongan ni golongan jahiliyah moden yang jauh daripada Al-Quran dan hadis, tidak takut kepada dosa dan pahala. Nampak? Beri makan anak-anak tu. Kalau kita kereta bocor, Haji, kereta apa pakai? Skyline? Kereta apa pakai? Tak ada kereta. Siapa ada kereta? Nama apa? Lupa. Potong sagar. Kenari. Okey, Kenari. 3 tempat ada bocor atas-atas. Adakah jual kereta?
Beki atak dah. Faham tak? Dah atak bocor welding atak. Yang dirombok sutih kereta tu buat apa? Nah, dah atak bocor beki atak. Roboh tu juga anak bahan projek. Kita sebut ni pasal benda ni haram tak boleh. Dia tengok kita ngajar ramai orang mari, dia roboh surau kita. Kita ingat ke nak bagi hadiah? Piala ke tinggi kini pasal kuliah paling ramai boleh tarik orang. Siapa orang semayang atas jalan boleh tahan kira biar hadiah kita tak. Tak apalah kad hak plastik pun. Okey juga, rupanya panggil nak khabar surau ustaz kena roboh. Ini manusia musuh Allah, laknatullah. Tengok orang ramai roboh surau. Faham? Dia ingat roboh surau Islam boleh mati. Tak mati. Siapa kiamat Islam pasti menang. Faham tak? Ada pula roboh surau. Orang nak roboh nu karaoke. Pusat dangdut, itu orang roboh. Tempat orang berjudi. Dia tak roboh nu tinggi atas genting Highland. Tempat yang paling dilaknat Allah dalam tanah Melayu, genting Highland. Tahun 2005 untung saja jualan keseluruhan perniagaan judi 6.3 bilion. Kerajaan dapat untung cukai 1.2 bilion. Sebab tu dia tak mau hentikan judi. Faham tak? Dah duit judi ni duit haram ke duit halal? Duit haram dah, tapi guna kita buat kejam mata. Dah tu imam dah sokong orang zalim. La ilaha illallah, bahalul menyentuh imam. Minta maaf, ni mungkin kita tak boleh mari dah sini. Nak? Tak ada apa-apa. Tak ada masalah pun. Nak? Ni ringan, kalau Terengganu kasar lagi. Tu imam boleh sokong orang zalim. Kan khabar lagi, fakunu ma'al kitab. Orang zalim buat undang-undang reka dengan kepala khatak dia sendiri. Nah, Quran telah siap dah hukum macam ni. Tak boleh langgar. Kalau Quran kata wajiblah kita safa sa'i antara Safa dan Marwah, kita buat Marwah dengan Safa. Jadi ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sebut dalam Quran. Datang sahabat, ya Rasulullah, kami nak sa'i, nak start daripada mana dulu? Kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bih. Kamu mula dengan yang Tuhan sebut dulu dalam Quran. Maka ijma' ulama' sa'i mestilah daripada Safa sampai Marwah. Faham? Kita buat lain pada tu, tak sah. Mesti tawaf keliling Kaabah 7 kali keliling. Itulah agama. Kita buat lain pada tu, Tuhan tak terima. Kita kata, oh sekarang ramai ada orang di Mekah jadi ketat sangat, jadi kita buat ijtihad, keluar fatwa boleh kita tawaf di Kuala Lumpur, iaitu pusing KLCC. Faham? 21 pusingan, tambah sikit takut Tuhan marah, dia jadi banyak. Tuhan tak terima. Pasal siap belaka dah. Begitu juga dengan hukum hudud dalam Al-Quran. Siap belaka dah. Yang Tuhan tak tentukan hukum, bebas ke atas kita. Kita nak buat baju, dalam Quran hadis tak ada sebut. Ikut pandai kita nak buat baju butang ada berapa? Kan ada sebut dalam hadis, butang ada lebih daripada 3. Ada sebut? Kocek ada lebih daripada 3. Ada sebut? Bila tak ada sebut, bebas. Nak kita buat baju kocek bawah atas 2, belakang 3. Faham? Atas tekuk 5. Lepas tu guana pelik nak baju Tok Imam. Kok anda aku lah, baju aku. Apa musibah? Betul tak Tok Imam? Betul, pasal baju dia. Nah, Tuhan pun tak marah. Nah, tapi kalau Tuhan telah tetap, kita tak ikut, sesat. Bukan saya kata, Quran. Nampak? Pasal banyak sangat berlaku. Kita cakap dengan dia, dia mempersendakan Al-Quran. Dia kata, ustaz ni cakap asal sikit Quran, asal sikit Quran. Memanglah Quran ni bukan surat khabar. Quran ni benda kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi. Faham lagi? Sebab tu kita cakap Quran. Bumi ni siapa punya bumi? Tok kita punya.
Allah punya. Bila Allah punya, dia kata tolong duduk sini baik-baik dan taat perintah Tuhan punya bumi, iaitu Allah. Haji ada tanah. Nah, saya tak ada tanah. Saya tupang duduk tanah haji. Boleh 15 orang bawa kawan. Haji yang baik hati kata bagi duduklah. Duduk baik-baik. Haji punya tanah. Haji bagilah lah. Lepas tu kami pun duduklah 15 orang bincang-bincang, kita tak ada tempat ni, anak nak main bola dengan badminton. Jadi setuju akhirnya roboh rumah haji pasal nak buat dewan badminton. Boleh? Haji marah? Marahlah, haji hambak serema sekali. Begitu jugalah kita ni duduk tumpang bumi Allah, tiba-tiba tak suka dengan hukum Allah. Allah benci kepada kita. Allah halau kita dalam suatu hadis qudsi. Nampak? Wa man lam yarda. Nampak? Wa man lam yarda bi qada'illah wa man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala ni'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i wal yakhrud min tahti sama'i. Jelas dalam hadis qudsi. Sesiapa yang tak suka hukum aku dalam Al-Quran dan hadis, sesiapa yang tidak sabar dengan bala ujian aku, sesiapa yang tidak maknanya sabar, bala, syukur, tidak reda dengan hukum aku, tidak sabar dengan ujian aku, tidak syukur dengan nikmat aku, maka silalah keluar daripada bumi dan langitku ini dan carilah Tuhan yang lain daripada aku. Maknanya sekarang orang-orang yang tidak suka kepada Islam, tak suka kepada hudud, tak suka pada ulama, sila keluar daripada planet bumi. Betul tak? Sebab Tuhan kata wal yatlub rabban siwa'i wal yakhrud min tahti sama'i. Sila cari Tuhan yang lain dan keluar daripada bawah langitku. Tak faham ni? Dah mana duduk lagi ni? Dah reti bahasa tu. Dah tuan tanah hambak dah duduk lagi. Betul tak? Nak kata betul pun takut. Betul tak? Gitu. Tengok misal sengung. Bukan kita nak marah ni, nak suruh terbuka minda. Bang, selama ni kita duk ingat manusia yang beri nikmat kepada kita. Tak salah, mu nak jadi engineer, nak jadi doktor, nak jadi tu, nak jadi ning, nak jadi mewah, nak kaya, kontraktor, nak buat jawatan bekok, belelok, kau pandai mu. Nah, tapi ingat, taat perintah Allah. Jangan derhaka kepada Allah. Tu saja. Bukan kita nak khabar jangan cari makan, tinggal dunia, tak ada. Dunia tetap kita duduk dalam dunia, cari makan. Hak mu nak dapat 1 juta sebulan, nak dapat 100 juta setahun, tu hal masing-masing, rezeki masing-masing. Tapi kenapa kita derhaka kepada Allah? Yang kita lawan Islam ni apa? Orang kafir ni sebenarnya tak boleh duduk pun atas bumi Allah, tetapi Allah belah kasih hang beri duduk. Sebab tu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau naik di atas satu lorong seorang yang Islam, naik pula seorang lagi atas lorong yang sempit, orang bukan Islam. Orang bukan Islam kena turun ke bawah kerana menghormati orang Islam sebagai tetamu Allah di muka bumi. Orang kafir hanya menumpang duduk sahaja. Faham tak? Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Gitu tahap orang Islam. Kerana orang kafir musuh Allah, musuh para nabi, musuh orang beriman. Kita Allah sayangnya dengan orang kafir, dengan orang Islam Allah Rabbi. Kalau selisih dengan ustaz jelah mata ni, oh nak marah ustaz ni cak gitu. Kalau dengan kafir Allah tokeh, lama tak nak tengok apa macam cikalang, ada sihat. Kalau dengan orang Islam Allah benci, tengok tu imam benci tengok. Nampak? Ini orang yang telah terbabah dalam kehidupan. Sifat orang Islam ruhama ubainahum asyidda'u 'alal kufar.
Sama Islam mestilah cinta dan kasih sayang, tapi benci dan marah kepada orang bukan Islam, kerana mereka tak mau tunduk kepada Allah. Tiba-tiba orang Islam kasih kepada musuh-musuh Allah. Kerana apa? Kerana jahil yang terlampau amat. Siapa jahil? Samalah dia berjalan dalam kawasan kampung yang gelap, matanya diikat dengan kain yang hitam. Siapa berani? Kaki keluar daripada surau, ikat kain hitam, berlari dalam kampung. Faham? Siapa dak? Bandar JB. Dak dan siapa? Kaki tang tatah, kepala tang ke bawah, masuklah lokang depan tu. Gitulah orang jahil. Tak ada tahu hukum hakam, mereka telah pun jatuh tetapi tidak sedar. Jadi apa habisnya? Hampir segenap segi derhaka kepada Allah. Dah pakai seluar benda apa nampak pusat ni. Pergi pasar malam. Nampak pusat tu. Orang Islam nama Fatimah, nama Rosmah. Nah, tu slow sikit. Faham tak? Orang yang mu suka, mu politik ni. Dah. Nama Khadijah, nama Aisyah, nampak pusat. Kita nak pergi ngajar, tengok dah nampak pusat. Tak mau tengok, rugi, tengok juga. Siapa nak pergi surau lain, tang ke masjid lain. Faham tak? Terbabah ustaz-ustaz mu. Nah, ni masalah. Fitnah. Tak mau ikut fashion Islam. Dia kata pakai tudung rambut luruh, kepala hotok dia. Kita tengok pakai tudung, tanya, cuba buka. Ada kepala hotok seorang belakang? Tak ada. Faham? Pasal apa? Pasal Tuhan tutup pintu hati. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada virus, ada penyakit. Penyakit tak suka pada perintah Allah, maka hasilnya Tuhan bagi tambah lagi penyakit, akhirnya terkunci terus. Tengok muka ustaz, tengok macam anjing dia nampak. Tuhan kunci hati tu. Nampak dah dia apa dah. Semayang ajak dah jadi apa dah kalau begitu. Jadi kita ni sebagai orang Islam, hidup sebagai orang Islam, mati sebagai orang Islam. Islam bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya surrender, tak lawan. Sebab tu bila kita semayang, kita kena angkat tangan setekat ni, tanda kita tak lawan perintah Allah. Kan kita kena angkat gini kan. Kalau dalam undang-undang Geneva, dalam peperangan mana pun di atas planet bumi, bila tengah perang, dada kita bangun buat gini, tak boleh tembak. Betul tak? Pasal ni makna tak lawan lagi, menyerah kalah. Undang-undang ni dipakai di seluruh dunia. Cimping pun pakai undang-undang ni. Bapak kami ni, mana bila akak tangan gini tak lawan. Lepas tu kita akak tangan, Allahu Akbar, Engkau Tuhan yang Maha Besar, aku tak lawan segala perintahmu. Tiba-tiba keluar daripada semayang, dia juga yang tukang lawan ulama dan Islam. Tok Imam apa kejadah begitu. Faham? Tok Bilal setan ke apa lagu tu. Ni tak kata siapa-siapa. Pergi Mekah balik ni pakai serban, sokong orang zalim. Mak rempit jalan tayar belakang tok kata depan sokong tok guru. Dak pening kita ni. Faham? Dan nak buat ni Nabi kata akhir zaman Islam disokong oleh orang-orang jahil. Betul sungguh Mak rempit baru ni ngundi di Terengganu, nak bawa bendera penuh lalu kau Allahu Akbar. Tu imam sokong orang zalim, tiung tangan pula. Tu imam pakai serban ni, Allah, muka macam Abu Lahab. Tuhan tutup pintu hati. Ulama kata tangan orang zalim tak boleh cium. Kita boleh cium tangan pemimpin, tangan raja, tangan pemerintah jika mereka taat kepada Allah. Sunat cium tangan. Tangan ulama, tok guru, tangan pemerintah, menteri, tangan ibu bapa dan tangan suami kita. 4 orang ni kita cium tangan. Cium tangan raja boleh. Cium tangan guru boleh. Cium tangan maknanya apa benda ni, ibu bapa kita, dan sunat cium tangan suami. 4 ni boleh. Tapi atas dasar kebaikan di sisi Tuhan saja.
Tapi kalau orang yang melakukan maksiat, tak boleh cium tangan dia. Kerana Nabi kata jangan hormat kepada orang yang zalim ataupun sombong. Nampak? Nabi kata dalam sebuah hadis riwayat Tabarani, man tawadha'a li ghaniyin salihin zahaba sulusu dini. Siapa yang rendah diri kepada orang yang kaya tapi tak jahat lagi, cuma banyak harta je, kita kira hormat ke dia kerana banyak harta sedangkan dia saleh, hilang 2/3 agama. Kata Imam Ghazali, fa kaifa bi ghaniyyin zalimin, macam mana akan tinggal lagi kalau kamu tunduk hormat kepada orang kaya yang zalim. La dinalah, tiada lagi agama yang tinggal bagi kamu, kosong terus. Tu kena jaga. Nah, cium tangan ibu bapa bagus. Kita kadang-kadang tak cium tangan mak ayah, malu takut kawan tengok leceh cium tangan mak ayah, komang sepanas. Bodoh sungguh mak ayah mu tu. Mak ayah jangan main. Kalau kita ni dia orang kafir, anak masuk Islam, wajib hormat mak yang kafir. Sampai kiamat kena hormat. Hak disuruh haram tak boleh ikut, hormat wajib. Tu kafir, dan mak kita bukan kafir. Dan ni tak ada dah. Mak ayah dia panggil nama. Ayah dia nama Dalah. Dia panggil Dalah ayat. Orang kata tukang kebun, dak ayahku tu. Kurang ajar punya anak. Ada orang cekik tekak mak mak tak mau jual gelang, nak beli rezek. Cekik tekak mak gini, jelek mak, jelek. Faham? Jahat punya anak. Orang suruh cium tangan, dia buat gitu. Isteri cium tangan suami. Isteri cium tangan. Demah, ya ke tak jangan lawak. Jangan melawak. Ya sungguh. Ke dak nikah lagi. Nikah dah tak apa. Orang puang Nabi kata bila dia pegang tangan suami dia, jari dia ada 10, jari suami ada 10, gugur 20 dosa. Sekali pegang, 2 kali pegang 40, 3 kali pegang 60, 5 kali pegang 100 dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Dosa duk tengok drama, dosa duk tengok Syahrukh Khan, dosa duk tengok benda-benda aurat, telinga duk dengar muzik, duk dengar lagu, banyak kan? Dosa tak? Sekali pegang lugu dosa. Tapi tak pegang. Ni rumah pegang berapa kali sehari pegang tangan? Tak ada dia masih baru nikah gitu pelik orang puang ni. Biar baru nikah dia layan kita molek ya. Bang makan nasi bang. Kita pun okey. Makan nasi bestnya. Tapi bila anak 3 dah dia dah panggil dah bang. Dia panggil pok itang makan nasi. Nyanyi ke laki dia. Ada budak laki kita pergi panggil pok itang. Apa benda orang puang ni? Komang sepanas. Mu jangan buat gitu mek. Dulu masih baru kahwin panggil dia. Malu ni kan boh. Panggil isteri panggil dia masih malam pertama. Adik. Panggil adik. Dia panggil abang. Bagus saya panggil dia gitu. Panggil abang, dia panggil sayang. Kelak. Bagus tapi le ni panggil sayang. Panggil lagi melawak ni. Tak apa, betul tak apa dah. Ada pula dipanggil laki dia ayah. Ayahnya weh, Osman mari tu. Dia panggil ayah. Orang kata ayahmu, dak laki aku tu. Berat nak apa. Bodoh-bodoh sungguh apa ni. Cium tangan suami 3 kali cium. Nampak banyak mana? Gugur dosa kita. Tangan orang buat maksiat pada salam. Penyanyi-penyanyi yang derhaka kepada Allah, pelakon-pelakon yang mendedahkan aurat dalam TV, kita lari salam. Kita boleh pergi kat dia untuk mencegah kemungkaran. Wahai pelakon yang terkenal, hendaklah kamu bertaubat pada malam ini juga, kerana apa yang kamu buat ini adalah dosa di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Itu cara dia. Ni berebut nak salam Hak tukang Allah lelaki, penyanyi, perempuan.
Ni ajaran Nabi mana? Tak ada seorang Nabi yang mengatakan boleh. Tapi dah tersesat daripada jalan yang sebenar kerana menjauhi majlis-majlis ulama. Itu yang terjadi dalam masyarakat. Nah, orang menyanyi boleh 10 lagu. Ulama nak minta 15 minit keluar dalam TV. Tak boleh. No way, man. Very dangerous. Faham? Ulama tak boleh bercakap. Padahal ulama bercakap Al-Quran dan hadis. Tak boleh bercakap. Ulama bercakap bukan nak tipu duit rakyat, bukan nak tipu duit orang kampung, nak pesan supaya tidak terbabah, tidak tersesat. Tak boleh keluar. Nah, penyanyi boleh kan? Nampak? Menyanyi 30 lagu tak apa. Boleh keluar dalam TV. Nah, ada dah ulama nak minta buat kuliah fardu ain dalam TV 1 minggu 1 jam nak minta. TV 1 tak bagi, TV 3 pun tak bagi. Tak mau sentuh hal politik, tak mau sentuh hal siapa-siapa, fardu ain. Nak cerita bab imam, bab hari kiamat, cerita azab kubur, tak boleh, berbahaya dia kata. Boleh merosakkan akidah pendengar. Allahu Rabbi jawapan. Yang menyanyi boleh. Inilah menunjukkan mereka ini sebenarnya telah pun sesat daripada jalan yang sebenar. Maka kita sambung balik hadis tadi. Ala inna fikum umara ya'maluna li anfusihim wa la ya'maluna lakum. Jaga-jaga, nanti ada pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Mereka ini sebenarnya bekerja untuk mengkayakan diri dan keluarga mereka. Nabi sebut ni. Mereka bukan sebenarnya bekerja untuk menyenangkan kamu. Fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Pemerintah yang seperti ini kalau kamu lawan, kamu pasti akan disusahkan oleh mereka. Dan kalau kamu ikut, pasti kamu akan disesatkan oleh mereka. Ada tak sekarang orang seperti itu? Bukan kita kata terjemah, kita tak tafsir, terjemah baru. Faham? Buka Mu'jam Tabarani, kitab hadis. Bukan saya ambil dalam pedang Sitiawang. Ambil dalam kitab hadis Mu'jam Tabarani, kitab besar, kitab hadis. Tak muat kereta lebih. Faham? Mu'jam Tabarani, besarnya kitab hadis sebut. Mereka bekerja, bertugas sebenarnya untuk mengkayakan diri mereka sendiri. Wala ya'maluna lakum, bukan mereka bekerja untuk kamu. Fa in ata'tumuhum adallukum, kalau kamu ikut golongan ini, mereka akan sesatkan kamu. Fikirlah sendiri, Tuhan beri akal. Wa in asaitumuhum qatalukum, kalau kamu lawan golongan ini, mereka akan susahkan kamu. Basikal tak boleh, duit bantuan tak boleh, duit buku teks tak boleh, hak tu tak boleh, nak menega tak bagi kedai. Betul sungguh Nabi kata 1400 tahun dulu. Betul tak? Dah kita dah yakin dengan jalan kebenaran, patut menambah keyakinan kita. Zadathum imana, bertambah keimanan lagi dengan sebab benarnya kalam Nabi. Walaupun masa Nabi kata tak timbul lagi negara Malaysia, sekarang telah berlaku. Faham? Benda ni yang menambah keimanan kita. Nah, semakin kita yakin dengan jalan Islam. Kalau sebelum kita dengar hadis ni kita derma seria je, kalau orang nak minta derma, lepas dia dengar hadis ni mesti 2 riyal kurang-kurang. Pasal kita yakin. Nah, sahabat tanya dah Rasulullah, kalau kami sampai pada zaman tu, sahabat tak lapar. Kalau kami sampai zaman tu, kami nak buat macam mana Rasulullah? Kalau kami ikut sesat, kalau kami lawan susah. Nabi kata, kunu ka ashabi Isa. Kamu jadi macam kawan-kawan jemaah Nabi Isa alaihi salam. Mereka sanggup digergaji tubuh badan mereka dengan gergaji besi. Mereka sanggup tubuh badan mereka disalik di batang-batang kayu. Nampak? Mautun fi ta'atillah khairu min hayatin fi ma'siyati. Hidup mati dalam keadaan taat perintah Allah lebih baik daripada hidup derhaka kepada Allah. Jelas jawapan Nabi. Nah, dah kita hidup di dunia ni tujuan dia untuk menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kamu melainkan kamu menjadi hamba aku. Dah kalau kita nak menjadi hamba Allah ni tahu ada di depan mata.
ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Taat perintah Quran, taat perintah hadis, dan taat pada pemimpin dan ulama jika mereka tidak derhaka kepada Allah. Jelas jalan yang benar terbentang di depan kita. Ada masalah mana? Nah, dak lapar ni kalau kita ikut jalan Islam, dak lapar. Faham tak lagi? No, Hindu dalam kuih dia tu ada lapar. Dia sembah ni, sembah Allah ke sembah Tok Bekong? Sembah Tok Bekong, Tuhan Ganesh, Tuhan Ramayana duduk depan, perut buci. 3 lain tak dari Tok Imam dalam kuih Hindu, 3 lain. Faham tak? Sembah berhala batu, bukan Tuhan. Dia buat dengan semi, dia cat. Bukan Tuhan. Kenyang nak makan. Pagi-pagi 3 tosi makan, tok cat. Tengah hari nasi daun pisang. Melek-lek dia makan. Kita nak ikut jalan ulama, takut lapar. Bodoh sungguh kita. Satu hari seorang sahabat, 2 orang sahabat, dia ni dakwah. Dia singgah pada satu pulau. Pulau ni letak di laut Mediterranean. Dia jumpa 3 beranak yang menyembah berhala. Tak tahu ke Tuhan benda. Tuhan tu sembah batu. Sahabat pun dakwah sampaikan Islam, ajar mengucap, dia masuk Islam. Duduk 3 hari nak balik sahabat, ajar semayang, ajar apa. Sahabat pun nak beredar lah. Sahabat tinggal 1 karung daripada gandum. Nah, orang kafir mu'allah yang baru masuk Islam, dia kata mu tinggal dia dalam karung. Sahabat kata inilah makanan sikit buat bekal, pasal aku tengok mu duduk pula Kedah tak ada, 7-Eleven pun tak ada, susahnya hidup. Nah, katanya baru masuk Islam 3 hari, ambil balik lah karung mu. Aku sembah berhala 40 tahun, tak pernah lapar aku. Sekarang aku sembah Allah, takkan Allah akan melaporkan kami sekeluarga? Ha, tengok. 3 hari masuk Islam, faham? Tapi iman pah ke dalam kalbu. Kita iman main bira kerek telaga dia, gogak. Aku nak pergi dak ni, tak jadi. Orang kata dah pak cik ingat tu pakoh molek. Ingat nak pakoh tu lenggok atas langit dulu. Faham? Bagi hai ustaz, bagi pak cik ingat dah, pak cik nak berubah dah, serik dah weh. Pak tulis sok mau. Faham? Balik daripada pak ngundi, ustaz kata, "Guana pak cik?" Pakoh kapal layar juga. Faham? Guana pula gitu. Dah dia bagi RM20. RM20 sanggup masuk dalam api neraka Allah kerana memberi sokongan kepada orang yang melakukan kezaliman. Tuhan sebut dalam Quran, tak ada orang boleh batal fatwa daripada Allah SWT. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu berani menyokong orang yang zalim, pasti kamu akan masuk dalam neraka. Fatamassakumun nar, duduk pada tempat jawab daripada mang syartiyah yang duduk di depan ayat bagi orang yang belajar ilmu nahwu. Mana garanti dia akan masuk dalam azab api neraka. Sekarang jelas. Nah, hak mana batil, hak mana hak, kita boleh tahu dah. Cukup mudah bagi kita. Nah, jadi jangan bimbang. Allah kita lah Tuhan yang sebenar. Hak lain tak mampu memberi mudarat kepada kita. Nah, kehidupan kita dalam dunia ni dia cari modal sekejap saja untuk bahagia selama-lamanya di alam akhirat. Takkan kita nak membuang segala modal kita yang patut kita dapat untuk bahagian akhirat dengan sebab duit dan sebagainya. Tengok ni hak dapat dah, kita tak dapat lagi, baru berangan orang kampung. Syok kaki dapat 200 syok. Hak ni dapat 1,500 sikit. Nu hak dapat berjuta-juta dah nu dalam bank tu. Ada yang 1.8 juta dalam bank, ada yang 450,000 dalam bank. Sekarang tak boleh makan, duduk di hospital. Tuhan tak benar makan. Faham? Kereta 3 buah, BMW 5 Series, Porsche ada sebuah, Ferrari sebuah, tak boleh naik. Tuhan tak izin naik. Allahu Rabbi. Dah boleh naik apa? Wheelchair. Faham? Messi tolak nak pergi berok dah Jambang. Pasal apa? Duduk atas hospital. Tekak masuk wayar ikan pelawa hong tebuk sini. Faham? Tuhan tarik balik dah. Pasal apa? Aku beri peluang dah masa hidup, mu derhaka kepada aku. Mu kaya tak boleh tolong, walaupun 1 saat tak boleh tolong.
Jadi kita pilih sekarang, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa nak beriman, beriman. Barang siapa nak engkar, nak jadi kafir, silakan. Tak ada mudarat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita semua derhaka kepada Allah, masing-masing tak semayang, semua kita minum arak, semua kita telang pergi kuda belaka, semua kita karaoke belaka, pakat zina pagi, petang, siang dan malam, muak neraka Allah. Neraka Allah bukan macam penjara simpang renggam. Kalau 15,000 orang rompok bank, buang kes kerana tak muak penjara. Tapi neraka Allah, pintu saja 70 tahun perjalanan. Semua orang boleh muak, tak ada masalah sikit pun. Jadi kita pilih sahaja. Jadi tazkirah ini bukan nak menghentam sesiapa. Siapa yang buat salah kembali ke pakar jalan. Nak kita semua ada dosa, terutama saya yang berkata-kata. Lebih banyak dosa daripada tuan-tuan. Tapi ingat, wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, kerana peringatan itu boleh memberi guna kepada orang-orang yang beriman. Itu saja. Nah, jadi kita tahap, kita faham dah perjalanan kita, jalan kita, platform kita. Sekarang kita duduk atas jalan yang kita yakin telah jalan Islam, jalan ulama, jalan yang kita minta dalam sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Kita tak mau minta, kita tak mau lalu jalan Yahudi Nasara, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku tak mau ikut jalan Yahudi, tak mau ikut jalan Nasara. Itu jalan mereka-mereka yang membelakangkan kitab Allah, yang mendepankan dunia dan perkara-perkara yang melalaikan. Maka kita yakin kita duduk jalan yang benar. Bila kita duduk jalan yang benar, marilah apa halangan juga pun, kita pasti akan teruskan perjuangan. Boleh? Tak ada masalah. Jangan gogeh pula. Nampak gagah ngak itu. Allah projek sikit geluli batin selalu. Dah menerak menyembang. Jangan kita nak suruh kukuh perjuangan, taat kita istiqamah. Jangan kita ujub daripada Allah. Jangan kita rasa gagah kita. Jangan rasa hebatnya kita lebih pada orang lain. Tapi ingat, ini kena adalah dalam pemeliharaan Allah dan pertolongan Allah. Kalau kita ingat sentiasa lagu tu, kita sentiasa akan duduk dalam jamaah. Kita sentiasa akan duduk pada jalan yang benar. Tak ada duit, banyak nilai yang mana pun akan menggugat keimanan dan keyakinan kita pada jalan yang benar. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain kali. Sebelum itu, kita jawab satu soalan. Seorang ustaz berceramah selalu mengatakan berjanggut seperti kambing, tak tahu apa-apa. Dia kata solat yang tertinggal tak payah qada. Tak ada dalam Quran. Tolong jelaskan. Baik. Dia kata janggut macam kambing. Kalau dia kata janggut kambing, tak ada masalah. Tapi niat kata janggut macam kambing, nak menghina haram. Haram kata lagu tu. Nampak? Sebab Nabi suruh taruh janggut. Tapi kalau niat hina tu hina sunnah Nabi, jadi kafir. Sebut dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, barang siapa yang menghina janggut Nabi, batal akidahnya serta merta. Nampak? Matangnya ditulis oleh Imam Hanafi. Saya lupa nama pensyarahnya. Syarah bagi Fiqhul Akbar, satu kitab besar dalam bab akidah. Belakang tu perkara-perkara yang menyebabkan seorang jadi kafir. Di antaranya menghina sunnah jilat jari. Orang kata jilat jari sunnah Nabi, dia kata benda sunnah mengotor, jadi kafir. Faham? Janggut Nabi, hina janggut, tindikan nak menghina janggut Nabi, jadi kafir. Tapi kalau buat ngaji ke janggut kawan-kawan saja, nak buat permain-main, haram. Tak kafir. Tapi kalau sabit nak merendahkan Nabi, jadi kafir. Dah tak ada ilmu, siapa suruh mu tak belajar? Nah, tak belajar, memang dia berlaku kekurangan dalam kehidupan ni. Kita tak boleh beri alasan. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin. Semua orang wajib belajar. Tak kira siapa-siapa. Tapi Tuhan tak tanya belajar masjid, belajar mana, kau pandamu. Asal mu belajar sudah. Ada pula orang kata solat dalam, siapa yang tinggal solat tak payah qada. Dia kata tak ada sebut dalam Quran. Ustaz ni kata. Seorang ustaz kata tak payah qada kalau solat kita tinggal, pasal tak ada sebut dalam Quran. Baik, kita eret ustaz ni pergi dekat tempat kedai orang Hindu. Ustaz, mana ni saya nak pergi kat kedai Hindu, saya berjamin ustaz, iaitu bewok celup tepung. Faham? Saya nak belanja ustaz makan. Ustaz tu, hei, cakap apa gini? Haram. Mana ada sebut dalam Quran ustaz, bewok celup tepung haram makan. Bagi dia makan seekor, rodok dengan ekor-ekor pada dalam tekor.
Ataupun gini ustaz, esok kita ajak pergi ke kampung Cina Singapura, saya nak belanja ustaz makan apa ni, masak lemak kulit babi. Faham? Hai, haram ni. Mana ada haram ustaz? Dalam Quran hanya sebut daging babi. Wa harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Sebut daging babi, lemak tak sebut, kulit babi tak sebut, tulang babi tak sebut, ekor babi tak sebut, kaki babi tak sebut, hanya sebut lahma khinzir, daging saja. Saya nak belanja ustaz kulit babi dengan sup tulang babi. Ustaz kena makan pasal dalam Quran tak ada sebut. Faham lagi ya? Sebab tu Islam hukumnya bukan Quran saja. Nah, batu ulama kita letak di surah-surah masjid Islam ini, iaitu Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Faham baik dah? Quran, hadis, ijma', qiyas, baru selamat. Nah, seorang budak dia dengar ustaz mengajar. Ustaz tu kata, wala takullahuma uffin. Jangan kamu kata kepada ibu bapa kamu uff. Tak boleh. Ha tak? Esok kan tu dia balah dengan ayah dia. Dia nak kata ke ayah, tak boleh. Ustaz ngajar dah semalam. Dia ambil rajak terajang atas belakang ayah dia, menyembang atas tanah, kepala masuk dalam payang basuh kaki. Nampak? Menyembang ayah dia, kata. Orang tengok bapa mu buat ayah mu gini deraka. Haram Dok dengar orang ngajar malam. Hei, ustaz kata tak boleh kata aku tak kata aku jet atas belakang. Sebab tak ada dalam Quran. Ini ustaz ni bahlul. Faham tak? Kalau hak bodoh gini bukan ustaz. Jadi sesak kita lagi. Main tak ada dalam Quran tak boleh buat. Dah kalau gitu dah tayat akhir ada dalam Quran. Ada tak? Ada sebut tak? Tak ada dalam hadis. Kena ada hadis. Kena ada ijtihad ulama. Pandangan daripada golongan sahabat, ijma' mereka itu dan qiyas. Fa'tabiru ya ulil albab. Jadi berhati-hati. Jangan orang mengaku ustaz semua betul belaka. Kita balik pada pandangan hak ramai. Kalau kita pelik pada orang, masuk neraka. Man syazza syazza finnar. Barang siapa yang fatwa pelik pada orang, tak mau ikut ulama ramai, maka dia sendirian di dalam api neraka. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain kali. Apa yang salah daripada saya, yang betul semua daripada Allah Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa ja'al tafarruqana min ahli tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi